Hi guys, welcome back to my channel. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihat-sihat berlaku ya. What is going today? Malam kita digemparkan dengan pemergian seorang insan yang bernama Datuk Ismail Kamus, yang mana beliau ni meninggal pada hari Jumaat. Kematian beliau ni sangat mengejutkan semua orang, termasuk yang di Pertuan Agong, Raja Maheswari Agong dan semua kat Malaysia ni terkejut dengan kematian beliau. Sedikit tentang beliau. Beliau merupakan pendakwa bebas kat Malaysia dan beliau pun merupakan seorang bekas ahli politik kat Malaysia, dan beliau banyak menulis buku-buku, antaranya adalah buku Panduan Hidup Syariat. Lepas tu beliau ni merupakan seorang pengasas bagi Pusat Perubatan Islam Darussalam Malaysia. So banyak jasa dan pengorbanan dan ilmu yang dicurahkan kepada orang Islam dekat Malaysia ni. So kesempatan ni baiklah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah beliau. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau tenang di alam sana dan insya-Allah bersama-sama dengan orang yang beriman. Okey. So tajuk kita pada hari ni ialah kematian Husnul Khatimah, dambaan semua. Dapat je berita semalam saya nak buat satu konten iaitu Husnul Khatimah, yang mana ada 3 sejarawan hari Jumaat mati dalam hari Jumaat, iaitu Datuk Harudin, Datuk Guru Ni Aziz dan beliau Datuk Ismail Kamus. Dan Husnul Khatimah ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya Husnul Khatimah ni? Husnul Khatimah ni ialah kematian yang baik, yang mana itu adalah dambaan semua. So wajiblah semua orang Islam ni memang nakkan Husnul Khatimah ni. Sebab apa? Kematian ni lah membawa kita ke syurga. Semoga kita ni dijauhkan daripada su'ul khatimah. Selalu kita doa, Allahumma htim lana bi husnul khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Tu doa yang boleh kita amalkan untuk mendapatkan mati husnul khatimah. Untuk mendapat husnul khatimah ni, tanda-tandanya adalah mati dalam hari Jumaat, malam Jumaat, itu dahinya berkeringat, matinya seorang syuhada, matinya seorang ibu yang mengandung melahirkan, matinya seorang yang harga nyawa, hartanya, mati yang disebabkan penyakit, mati yang ketika melakukan ibadah tiba-tiba masa solat meninggal, masa sujud meninggal, masa baca Quran meninggal. So inilah antara tanda-tanda kematian Husnul Khatimah, yang mana doalah banyak-banyak supaya kita ni dapat Husnul Khatimah ni. Husnul Khatimah ni kalau kita tengok antara lainnya dekat Malaysia ni, pernah tak teringat tentang nama Ahmad Amar, yang mana beliau ni terkenal setelah kematian beliau. Saya boleh ungkap kat sini kematian yang menghidupkan. Dalam satu ayat Quran, janganlah menyangka orang-orang syahid ni mati, kerana kerana orang-orang yang mati ni adalah hidup di sisi Allah. Ahmad Amar ni digelar syahid di dunia sebabkan apa? Amalan-amalan beliau yang sangat baik. Beliau ni banyak mengisi kemanusiaan dekat Syria, dekat Gaza semua tu. So banyaklah sejasa beliau ni, yang mana masa dia hidup tak ada siapa pun tahu. Maksudnya buatlah dia kerja dia, amal dia. Bila dia mati baru hebahan kebaikan dia, tersebarnya kebaikan beliau. Sampai ada satu buku yang bernama ni dia buku dia. Muka dia macam sama macam saya kan. Dulu adalah orang pernah samakan saya dengan dia. Sama ke saya dengan dia? Keistimewaan beliau ni, beliau student kat Turki, belajar kat Turki. Beliau dapat ditanam bersama makam Salahuddin Al-Ayyubi di Masjid Ayyub. Macam mana ada tu saya pergi Turki, pernah dapatlah pergi ke Masjid Sultan Ayyub ni, tapi tak dapatlah pergi kat kubur dia. Cuma dapatlah tahu itu kat situ ada makam Salahuddin Al-Ayyubi, ada makam dia. So kematian yang menghidupkan. So antara lain dia Abang Boceh, yang mana bila dia meninggal semua orang terkejut. Semua amalan-amalan yang dia pernah buat terus reveal. Dia jaga anak yatim dan sebagainya. Pak Yus, yang mana kematian-kematian yang mengejut. Bila dia meninggal, lepas tu seluruh kebaikan yang dia pernah buat orang tahu. Antara
perkara yang boleh kita dapat untuk dapatkan husnul khatimah ni adalah, saya nak kongsikan satu hadis yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dengan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Apabila kita mati ni, 3 perkara ni lah sebagai aset kepada orang yang dah meninggal. Hadis ni merupakan antara hadis yang saya pegang, yang sedekah jariah. Kita ni masa bulan Ramadan ni, cuba kita gunakan peluang ni untuk banyakkan sedekah, banyakkan berinfak, banyakkan berwakaf. Yang mana tak rugi bagi kita berwakaf ni. Tak dapat kita kat dunia, dapat kat akhirat. So jangan risau. Bila kita keluarkan duit untuk kejaran Allah ni, Allah bantu. So tak rugi Ilmu yang bermanfaat. Tak kisahlah ilmu fardu ain ke, fardu kifayah ke, ajar solat ke, ajar mengaji ke, as long as ilmu tu dapat diaplikasikan dalam kehidupan seorang ni. Contoh matematik sekarang ni, algebra 0, 1, 2, 3, 4, 5 daripada siapa? Al-Khawarizmi, Musa Al-Khawarizmi. Yang mana ilmu yang disampaikan ni, turunkan ni, kita dapat gunakan algebra, algoritma, tuagaso. So benda-benda matematik ni sejenak Islam pelopor, dan banyaklah ilmu matematik kita pakai sekarang ni daripada Abu Musa Al-Khawarizmi. Lepas tu Nusina jadi rujukan utama bidang pendidikan. Bukan pendidikan, kedoktoran, Avicenna namanya, bab kata orang barat. Banyaklah tokoh-tokoh Islam beliau sampaikan ilmu tu untuk kita ni manusia sekalian alam ni boleh amalkan ilmu tu untuk kemudahan sekalian. Kalau boleh, ilmu-ilmu yang kita ada ni kita sampaikan. Pastikan ilmu tu betul lah. Kita sampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berkaitan dengan ilmu agama ke, ilmu matematik ke, sains ke, fizik ke, kimia ke, biologi ke, ataupun ilmu-ilmu yang kita boleh pakai dalam kehidupan. Betapa besarnya ganjaran ilmu yang bermanfaat ni. So yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Kita sebagai anak-anak doa kepada ibu bapa kita yang hidup ataupun dah meninggal dunia. So doa kita ni pun merupakan antara senjata yang membolehkan dapat berbakti kepada mereka ni di alam barzah sana lah. So sentiasa doakan mereka. Doa kita ni tiada terputus dengan syarat kita ni melakukan amal baik lah. So kita sentiasa kena doa dan sentiasa melakukan amal baik supaya doa kita ni dapat diterima Allah. Banyak perkara yang boleh kita capai untuk mendapatkan husnul khatimah ni. Terima kasih kerana mendengar celoteh saya husnul khatimah ni. So boleh share, boleh komen kat bawah, boleh subscribe. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah ada lagi kita bersiar lagi. Sekian, terima kasih.